biasa, nama saya Gaetana Anna Prapanashuk. Nama metrik saya adalah 32120000931. Hari ini saya akan bentangkan tentang pengenalan. Jumlah kes harian COVID-19 di Malaysia yang semakin membimbangkan memaksa kerajaan untuk menguatkan kembali Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP secara ketat. Dengan bilangan kes aktif yang hampir mencecah angka 8,000. Hospital, katil-katil di ward ICU dan pusat rawatan sementara COVID-19 di seluruh negara sudah hampir mencapai kapasiti sepenuh. Hakikatnya adalah jika kita tidak bersatu sekarang dan menjadi rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, sistem penjagaan kesihatan kita akan melumpuh dan mungkin tidak dapat membantu kita apabila nyawa kita berada dalam bahaya nanti. Seterusnya, jangkitan COVID-19 membabitkan kanak-kanak berusia antara 5 hingga 11 tahun. Membimbangkan apabila sebanyak 26 kes kematian direkod dalam tempoh 24 minggu lalu. Berdasarkan perangka semasa, seramai 3,557 kanak-kanak dalam kelompok usia itu turut dijangkiti wabak berkenaan bagi tempoh minggu ini. Sekaligus menyumbang kepada 9.9% daripada keseluruhan kes COVID-19. Menjadi risiko sedemikian. Timbalan Menteri Kesihatan, Dato' Dr. Nur Azim Ghazali berkata kerajaan melaksanakan rangkaian langkah perlindungan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun di negara ini. Antara langkah dilakukan ialah memberikan vaksin COVID-19 kepada kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak iaitu dikenali PIK Kids yang akan dimulakan secara serentak di seluruh negara mula hari ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Gaetana Anna Perempuan Seleksi Silen dan nombor metrik saya adalah 32120000481. Hari ini, saya akan membincangkan sedikit tentang maklumat latar belakang responden. Nama responden tersebut ialah Puan Nurul Ain binti Othman yang berusia 35 tahun. Beliau sudah kahwin dan juga seorang ibu. Beliau menamatkan pengajian di University Sains Malaysia dan beliau ialah seorang pemegang ijazah dalam bidang kimia. Tetapi beliau memang berminat dalam kanak-kanak. Sebab itulah Puan Ain mengambil keputusan untuk bekerja dengan kanak-kanak, iaitu sebagai guru tadika. Puan Nurul Ain bekerja selama 4 tahun sebagai guru di Tadika Brainy Bunch Rawang. Tahun 2021, bulan Oktober, beliau memegang jawatan pengurus tadika yang sama. Beliau juga mempunyai pelbagai pengalaman. Sebelum Puan Nurul Ain tersebut bekerja di Tadika Brainy Bunch Rawang, beliau juga bekerja di Tadika Bandar Tasih Puteri. Di sana, beliau telah melatih diri untuk menjadi seorang guru yang lebih bijak dan profesional. Bukan itu sahaja, kebajikan tadika tersebut yang memilih Puan Ain sebagai pengurus tadika tersebut bagi meningkatkan imej tadika lebih tinggi. Ini telah menunjukkan kita berapa banyak Puan Ain telah memberi kerjasama untuk melaksanakan tadika tersebut dengan baik dan inovatif. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Balkis binti Aminah Syahruddin. Hari ini saya akan menerangkan tentang soalan dan jawapan termobil di Tadika Brainy Bunch. Soalan pertama, apakah cabaran yang dihadapi semasa musim COVID-19 untuk mengajar kanak-kanak? Terdapat banyak cabaran untuk mengajar kanak-kanak semasa musim COVID-19. Bagaimanapun, tadika ini telah menekan konsep Montessori, iaitu kaedah bermain sambil belajar. Cabaran apabila menggunakan kaedah Montessori kepada murid-murid secara online melalui aplikasi Google Meet, murid-murid tidak dapat merasakan untuk bermain kerana mereka dapat melihat muka guru mereka melalui skrin komputer. Jadi, guru-guru telah menghasilkan teknik lain untuk murid-murid dapat bermain melalui pembelajaran di aplikasi Google Meet. Dengan cara guru akan menerangkan aktiviti itu dan guru akan mengarahkan murid-murid menggunakan bahan yang ada di rumah.
Dengan itu, murid-murid juga dapat mengaplikasikan apa yang diajar oleh guru sambil bermain walaupun menggunakan kaedah online. Seterusnya, cabaran dari segi bahasa pula, tadika ini bukan sahaja hanya berfokuskan pada kaedah mengajar berpandukan buku. Mereka banyak menggunakan kaedah dengan objek. Sebagai contoh, aktiviti tentang antonasi abjad. Apabila guru-guru menyebutkan tentang sesuatu objek ini, maka murid-murid hendaklah menunjukkan objek itu menggunakan bahan yang ada di rumah. Sebagai contoh, guru menyuruh murid menunjukkan buah apel, maka murid hendaklah juga menunjukkan buah apel di rumah mereka. Pelbagai lagi kaedah yang menarik digunakan di tadika ini untuk menarik perhatian murid-murid agar dapat menumpukan perhatian pada pembelajaran yang diajar oleh guru menggunakan aplikasi Google Meet. Seperti contohnya, guru-guru menggunakan kaedah yang kreatif seperti kaedah slideshow yang menarik. Ini dapat membantu mereka untuk lebih fokus dalam pelajaran. Seterusnya, soalan kedua adalah adakah tadika Braining Bunch menggunakan KSPK yang disediakan atau KSPK berlainan? Tadika ini tidak menggunakan KSPK yang disediakan, tetapi mereka menggunakan kurikulum Cambridge. Kurikulum Cambridge merupakan satu sistem pendidikan yang berfokuskan kepada bahasa Inggeris. Selain itu, mereka berfokuskan kepada pemikiran luas dan cara pandangan internasional. Kurikulum Cambridge ini juga adalah kurikulum yang terbaru dan moden. Kelebihan kurikulum Cambridge kepada murid-murid yang belajar di tadika ini, mereka akan dapat kelebihan yang menarik untuk menyambung belajar di luar negara atau faktor memenuhi standard pembelajaran yang diiktiraf di seluruh negara. Walaupun mereka menggunakan kaedah kurikulum Cambridge, mereka juga akan menggunakan basic learning yang disediakan kepada murid-murid agar mereka dapat mencapai kriteria yang sepatutnya sebelum mereka bakal melonjakkan umur ke 6 tahun. Soalan ketiga, apakah cabaran seorang guru tadika dalam proses pengajaran dan pembelajaran dari segi bahasa semasa musim COVID-19? Tadika ini mengutamakan bahasa Inggeris. Murid-murid dan guru-guru berinteraksi menggunakan bahasa Inggeris. Tadika ini terdapat murid-murid yang berumur 18 bulan sehingga 6 tahun. Kepada murid-murid yang berusia 2 tahun ke bawah, mereka mempunyai cabaran untuk faham dan berinteraksi dalam bahasa Inggeris. Manakala kepada murid-murid yang berusia 2 tahun ke atas, mereka fasih untuk berinteraksi bersama rakan-rakan dan guru dalam bahasa Inggeris. Soalan terakhir, apakah cabaran seorang guru tadika dalam proses pengajaran dan pembelajaran dari segi sosial semasa musim COVID-19? Dari segi sosial, tadika ini mengalami banyak cabaran yang hendak dihadapi. Antara salah satu puncanya adalah situasi COVID-19 yang berleluasa mengakibatkan tadika ini tidak dapat dibuka dan diarahkan tutup. Dengan itu, murid-murid sudah lama tidak dapat hadir ke tadika dan apabila mereka pulang semula ke tadika, mereka juga sudah lupa tentang apa yang dipelajari di tadika. Oleh itu, guru-guru membantu mereka mengingat kembali tentang apa yang dipelajari setiap masa. Terdapat murid-murid yang sebelum ini hanyalah seorang pendiam, tetapi selepas mereka masuk kembali ke tadika, mereka lebih peta bercakap dan berinteraksi bersama rakan-rakan. Selain itu, pada murid-murid yang membesar semasa musim PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, apabila mereka masuk ke tadika, mereka agak sukar untuk mencari kawan dan berinteraksi kerana mereka sudah terbiasa hidup di rumah dan tidak dikelilingi sesuatu yang melibatkan lebih dari satu orang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hasil daripada temubual Puan Nurul Aini binti Osman menunjukkan bahawa terdapat banyak cabaran untuk mengajar kanak-kanak semasa musim COVID-19. Bagaimanapun, tadika ini telah menggunakan konsep montessori, iaitu kaedah bermain sambil belajar. Cabaran apabila menggunakan kaedah montessori pada murid-murid secara online melalui aplikasi Google Meet, murid-murid tidak dapat merasakan untuk bermain kerana mereka dapat melihat muka guru mereka melalui skrin komputer. Jadi guru-guru telah menghasilkan teknik lain untuk murid-murid dapat bermain melalui pembelajaran menggunakan aplikasi Google Meet. Dengan cara guru akan menerangkan itu dan guru akan mengarahkan murid-murid menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Dengan itu, murid-murid juga dapat mengaplikasikan apa yang diajar oleh guru sambil bermain walaupun menggunakan kaedah online. Seterusnya, cabaran dari segi bahasa pula adalah ini bukan sahaja hanya berfokuskan pada kaedah belajar berpandukan buku. Mereka banyak menggunakan kaedah dengan objek. Sebagai contoh, aktiviti tentang antonasi abjad. Apabila guru-guru menyebutkan tentang sesuatu objek ini, maka murid-murid hendaklah menunjukkan objek itu menggunakan bahan yang ada di rumah.
Seterusnya, pelbagai kaedah yang menarik digunakan di tadika ini untuk menarik perhatian murid-murid agar dapat menumpukan perhatian pada pembelajaran diajar oleh guru menggunakan aplikasi Google Meet, seperti contohnya guru-guru yang menggunakan kaedah yang kreatif seperti kaedah slideshow yang menarik. Ini juga dapat membantu mereka untuk lebih fokus dalam belajar. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syahla binti Nazari. Saya akan menerangkan tentang kesimpulan. Kesimpulannya, terdapat banyak kebaikan kanak-kanak apabila kanak-kanak mengutamakan bahasa Inggeris. Mereka dapat berinteraksi baik dengan orang lain yang berbahasa lain kerana kebanyakan orang lebih fasih dalam bahasa Inggeris. Mereka tidak akan berasa sedih atau malu kerana tidak pandai di dalam bahasa Inggeris. Akan tetapi, semasa perintah kawalan pergerakan, kanak-kanak menjadi lebih suka untuk mempelajari sesuatu kerana sesetengah daripada mereka akan mempunyai masalah internet dan akan menjadi sedikit stres kerana tidak dapat memahami apa yang diajarkan oleh gurunya. Kanak-kanak juga tidak dapat fokus sepenuhnya ketika pembelajaran berlangsung kerana guru-guru tidak dapat mengawal kanak-kanak kerana berjauhan, dan mereka juga mempunyai keinginan tidur yang lebih tinggi ketika pembelajaran berlangsung. Dalam masa yang sama, guru-guru akan mencuba untuk menambah baikkan proses pembelajaran dan pengajaran dengan membuat slideshow yang berwarna-warni. Dengan ini, ketika guru meletakkan di platform YouTube atau media sosial yang lain, ini akan membantu kanak-kanak mendapat ilmu yang tinggi lebih mudah. Itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada Balkis Ismail.